kita masuk kepada topik relativistics momentum. Okey. So oleh sebab kita dah tahu bahawa time and space are not absolute, so it depends on where you observe those things, either in the moving reference frames or the reference frames at rest. Maknanya antara dua observer berbeza lah pengukuran itu. So oleh itu apa sahaja form kuantiti yang berkaitan dengan space and time terpaksa kita ubah, kan? Kita terpaksa ubah sebab time dengan space ni berubah dia punya pengukuran disebabkan oleh relativity. Sebelum tu kita define dulu beberapa istilah yang kita anda lihat dan nampak dalam topik ini dan topik berikutnya, iaitu M ialah kita biasa kita sebut mass je kan, tapi dalam relativity ni kita kena lebih spesifik. So M tu apa? So M tu ialah mass relative to S. Okay, so katalah kita ada frame kita ni S dan kita ada frame yang sedang bergerak dengan hal laju tertentu. Okay, tekan kan? Okay, so kita ada satu mass, satu objek yang ada dalam ruang ni, dalam space time. So dia punya, kalaulah objek itu tidak bergerak, iaitu kalau dia punya V dia ialah 0, okay, Vx sama dengan 0, jadi dia punya mass dia tu bersamaan dengan M. Okay, so M tu kita panggil dia sebagai rest mass lah, M tu ialah rest mass. Rest mass maknanya jisim yang dalam keadaan rehat. Okay. Dalam keadaan rehat relatif kepada S. Okay. So lepas tu kita ada istilah lain iaitu material particle. Okay. Material particle ni ialah partikel yang jisim rest mass dia bukan sama dengan kosong. Sebab nanti pada topik yang berikutnya kita akan berjumpa juga dengan non-material particle, partikel yang bukan bahan, which is sebenarnya cahaya pun. Dan dalam next topik kita akan belajar bahawa cahaya tu juga ialah zarah. Dan cahaya tu dia tak ada jisim. So itu ialah yang non-material particle lah. Tapi objek yang mempunyai jisim pada kedudukan rehat itu kita panggil dia sebagai material particle, which is particle yang tidak mempunyai rest mass, dia bukan kosong lah, dia ada nilai. Okay. Kemudian kita ada relativistic mass. So relativistic mass ialah kalau objek ni bergerak kan dengan kelajuan yang tinggi, dia punya sebelum ni kita tengok, tak silap saya, 0.02 ke C. 0.02 C kalau objek tu bergerak dengan kelajuan yang 0.20 C, kita panggil bergerak dengan relativistic velocity. Kita katakan dia punya mass dia tu bukan rest mass, tapi dia sudah pun berubah kepada relativistic mass. So ada kesan kepada pengukuran mass itu setelah dia bergerak dengan hal laju yang tinggi menghampiri hal laju cahaya. Alright. So kita belajar dalam Newtonian mechanics sebelum ni bahawa momentum ialah hasil darab jisim dan juga velocity-nya. Jadi dalam apa yang kita belajar, kalau kita buat graf momentum versus velocity, so kalau objek tu 0.2 C, kita kali je lah, kita dapatkan momentum dia kan, kita dapat so maknanya so partikel tu boleh mengambil sebarang nilai. So dia lah proportional kan, P sama dengan P is proportional to V, sebab M tu fix. Sebab dalam yang kita belajar sebelum ni, jisim tak berubah kan, jisim tak berubah, yang berubah momentum. Kalau momentum berubah, and then kalau jisim tu bergerak dengan laju yang tinggi, so maknanya dia punya proportionality dia ialah P or proportional to V. Okay, so itu yang kita belajar. Tetapi apa yang kita belajar juga dalam relativistik ni, second postulate menyebabkan satu objek tu tak boleh lebih tinggi daripada laju cahaya. So that is the limit.
kan. Menurut relativity postulate tu, kita punya tiada benda pun yang boleh lebih tinggi daripada halaju cahaya. So kat situ maknanya kat situ fail lah kan. Sebab Newton kata boleh je, tapi sebenarnya tak boleh kan. So limit of the universe, apa saja objek yang bergerak paling tinggi ialah dengan laju cahaya. Jadi dekat situ what's happening ialah dia punya momentum tu bukan sahaja bergerak proportional, tapi berubah secara tak tahulah apa benda ni, exponential, dia bukan exponential pun. Dia ialah 1 over square. So ada berkaitan dengan faktor ni. Oleh itu kita kena mengubah momentum tu dengan satu faktor yang samalah, iaitu faktor ni kan. Jadi kita kena bila kita nak mengukur momentum sesuatu objek yang bergerak dengan laju yang tinggi, which is kat sini kan. So kat sini ialah relativistic velocity. This is non-relativistic velocity. Jadi kita perlulah mengubah sedikit formula tu supaya dia menepati relativity. Okay, so kalau velocity tu menghampiri c, kalau velocity objek ni menghampiri laju cahaya, maka momentum dia akan menjadi infinity. So very very heavy. It's difficult to stop. So momentum ni ialah the difficulty to stop an object, a moving object. So it's really difficult to stop it. Okay, at a very high velocity. Okay, so kita dapat hubungan yang ini. Pertama iaitu kita takkan derive lah macam mana kita boleh dapat yang ini, sebab it will need a very rigorous mathematical and physical derivation lah. Okay, setakat ni mana kita tahulah ada faktor ni, maknanya relativistic momentum. So this is called relativistic momentum is equal to faktor ni kalikan dengan jisim rehat, rest mass, kalikan dengan velocity tu. Okay, so dalam masa yang sama, benda ni, yang ini ialah apa dia? Relativistic mass. Okay, so ini ialah rest mass, yang ini ialah relativistic mass. Maknanya bukan sahaja tadi kita belajar sebelum ni, masa berubah, space berubah, jisim pun berubah tau. So maknanya jisim pun sebenarnya boleh berubah. Jisim boleh berubah pengukuran jisim ni. Jadi rest mass akan berubahlah dia punya pengukuran jisim dan apabila dia bergerak dengan laju yang tinggi dalam relativistic velocity. Okay, now kita move kepada Newton's second law. Okay, Newton's second law, kita nak applykan Newton's second law ni dalam relativity. Okay, so dalam bila kita belajar second Newton's law, kita duk belajar lah the net force is proportional to the acceleration of an object, kan? Objek yang bergerak dengan A, velocity acceleration A adalah net force yang bertindak ke atasnya, kan? Dan kita bila di situ kita dapatlah kita punya equation F sama dengan MA. So saya kena stop sekejap sebab nampak macam stuck je. Okay, jadi kita ialah frame kita, lepas tu kita ada reference frame yang bergerak. Nanti so kita ada objek, so dia ada mass. Okay, so dia ada acceleration dia sendiri. Okay, so apabila dia bergerak, kita tengok F sama dengan MA kan. Ini ialah apa yang kita belajar dalam Newton's law. Tetapi bila dia ni bergerak dengan velocity yang tinggi, kan, velocity Vx lah. Okay, bila dia ada bergerak pada laju yang tinggi, maksudnya mass ni bukan saja dah tinggal bukan dia mass, maknanya dia akan jadi relativistic mass. Okay, dan oleh itu ada juga efek dia dekat acceleration. Jadi kita dah tak boleh gunalah sebenarnya hubungan ni sebab kita perlu consider relativistic effect. Alright, so kita dah belajar bahawa menurut hukum Newton's law yang kedua, the net force is proportional to the acceleration, ataupun definisi lain sebenarnya yang paling tepat ialah the net force on the object is equal to the rate change of momentum. Sebenarnya kadar perubahan momentum. So daya paduan ke atas satu objek ni, daya paduan F ke atas satu objek tu ialah berkadar terus dengan kadar perubahan momentum. Okay, so kalau momentum tu berubah, kalau kosong, maknanya
tak ada perubahan, maksudnya daya kosong lah. Maknanya memang kalau objek tu tak ada daya, tak adalah momentum berubah. Tapi kalau dia berubah daripada 0 to something, mana ada acceleration kan. So mana ada benda yang tolak lah. So that's why hukum Newton kedua tu lebih actually dia lebih tepat lah dalam hubungan yang ini. Jadi kalau tengok kat sini dia vektor, maksudnya dia ialah 3 dimension lah. So it can be in 3 dimension, x, y dan z. Tapi dalam letter lepas ni kita hanya tengok pada pasti x lah, senang sikit kan. Tapi kita tengok, tapi dia sebenarnya general untuk 3 dimensi. So the net force is equal to the rate change of momentum. So ada perubahan momentum. Okay, momentum tu dan kita belajar dalam slide sebelum ni, momentum tu ialah sebenarnya relativistic momentum apabila objek tu bergerak dengan hal laju yang tinggi. So mv per ni. Alright. So jadi kalau kita nak buat differentiation, tengok ni kan, differentiation kita kena differentiate sebab v ni sendiri kan, v kan dx over dt. Dx over dt. Jadi kita kena differentiate yang ini dengan ni. Susah ni, ni dalam calculus tau. Dalam calculus kalau melibatkan macam ni, dia kata kena guna chain rule kan. Chain rule maknanya awak kena buat kalau kita differentiate, ni saya nak recall balik lah kan. Saya dah lama tak ingat lah, tapi saya tahulah benda tu ada. Sekarang ni kita guna software je. Jadi tak silap saya dv over dt campur v du dt. Okay, lepas tu dia melibatkan satu per something kan. So dia memang complicated lah. Tapi saya tak akan tanya lah macam mana nak derive ni. Tapi there is a way lah. There is a way to get to differentiate ni. So daripada operasi ni last kali kita dapat untuk paksi x lah Kita hanya consider untuk paksi x. Kita dapat hubungan ni. Okay, so kita dapat hubungan ni. Jadi kalau tengok ini 3 punca kuasa 3/2 kan, which is sebenarnya dia bersamaan dengan expression ni. Jadi sama. Ni dia kuasa 3. Jadi force acting on the object is equal to faktor ni kuasa 3 kalikan dengan MA. Okay kan? MA ini acceleration of the object. So this is rest mass. So jangan keliru-keliru lah dengan relativistic. So M dengan M rel tu kena pastikan betul-betul So this is a rest mass. Okay, so lepas tu kan kalau kita ubah suai, kita nak dapatkan A, kita nak evaluate apa jadi kalau objek ni bergerak dengan hal laju yang sangat tinggi saya. So apa yang jadi kepada acceleration ni? What happened to acceleration? So kita pun pusing-pusing kat situ kan, kita pusing-pusing so kita dapat A equal to F over M 1 over V square over C square 3 kuasa 2. Okay. Okay, V ni ialah velocity of the object lah relative kepada the frame kita ni. So dia sama juga dengan Vx lah kan, Vx sebelum ni kan. So dalam case ni kita simplify, kita tulis V je. Okay. So apa jadi kalau velocity ni menghampiri hal laju cahaya? Okay, so awak tengok kalau ini menghampiri hal laju cahaya, so kita katakan C bagi C square 1 tolak 1, 1 tolak 1, so acceleration kosong. Okay, what does it mean acceleration kosong? So patutnya kalau acceleration kosong, force kosong kan. Jadi dah macam, oh my god, what happened kat sini kan. Dalam relativistic ni kan. Jadi sebenarnya what happened is that apabila dia semakin tinggi, hal laju dia semakin tinggi menghadapi sehingga dia mencapai hal laju cahaya, acceleration dia semakin kurang dah sampai. So acceleration there is acceleration akan berkurang lah. Acceleration dia, so dia akan dia tak boleh pecut. Dia tak boleh pecut dia sehingga acceleration dia bukan tak gerak, velocity dia bergerak kan. There is a no state that the acceleration is all zero. Acceleration zero tak maksud velocity zero kan. So acceleration zero can be velocity zero or velocity constant. Okay, ini patah balik kepada mekanik sebelum ni. Acceleration zero doesn't mean it doesn't move. Acceleration zero means that either dia itu bergerak dengan hal laju yang constant ataupun bergerak dengan hal laju ataupun tidak bergerak. So dalam kes ni, dalam kes yang relativistic ni maknanya yang ni lah.
Maknanya dia bergerak, cuma acceleration dia 0. So there is no change in state of motion. Okay. Okay, so dalam kes ni maksudnya kita kena take note lah di this kind of formula. This formula. So force ni ialah force yang paralel dengan velocity ni. So force yang paralel dengan pergerakan objek tu. Okay. So force, kalau acceleration, kalau dia bergerak ke sini, velocity ke situ, maknanya force dia arah yang sama lah. Tetapi kan dalam dalam linear accelerator ni ialah pemecut zarah lah dekat Switzerland, kat mana banyak ada beberapa jugalah pemecut zarah dekat dunia ni. So panjang berapa ribu kilometer untuk mengkaji tentang zarah ni, sebab partikel ni. So ada jenis linear, jenis yang panjang, ada yang jenis bulatan. Kita panggil dia circular lah, circular path. Maknanya elektron tu zarah ditembak dalam satu bulatan berbanding dengan dalam satu gerakan. Okay, so dalam bulatan, dalam gerakan membulat kan, dalam gerakan membulat circular motion, force arah sini kan, force arah ke tengah, tapi dia punya velocity dia constant arah ni. So awak tengok kat sekarang ni, dalam kes ni force ia tak sama dengan dia punya arah dia dengan arah arah zarah tu. Okey, dalam kes ni kita tak boleh guna ini, tak boleh. Jadi kat situ kena hati-hati. Okey, so sebab yang formula ni sekiranya velocity dengan force pada arah yang sama. Tapi untuk arah yang tak sama ni macam mana? Okey, untuk arah yang tak sama ni, kita tengok dekat sini, kita kena tengok komponen yang ini. So, komponen ni untuk jenis daya yang tak berselari, tak searah, which is dalam kes ni ialah 90 degree lah, yang tak ada. So, force yang bertindak tu bukannya force bertindak pada arah V ni. Jadi, so bila dia tak sama, maksudnya dia V yang ini, so yang ini dx over dt kan, contohnya kan, dx over dt kan, ini. Tapi F ni bukannya Fx. Untuk kes yang ini, dia ialah F sama ada Fy ataupun Fz. Maknanya satu komponen yang bukan yang 90 degree terhadap pasti X. Oleh itu, kalau kita nak cari Fy atau Fz, dia ialah d over dt. Jadi yang komponen X ni sebenarnya tak terkesan pun dalam formula matematik ni. Sebab ni ialah dx over dt. Yang kita nak cari ialah y over fy dengan fz. Maknanya dia satu komponen yang perpendicular. Maknanya bukan, so maknanya v ni sepatutnya constant, satu nilai constant. Maknanya dia dia tak terkesan lah sebenarnya. Okay, so so maknanya V dengan X, maknanya dalam pengiraan force ni, V ni tidak memberi kesan sebagai constant. So there is no change in velocity lah, sebab velocity tu dalam magnitude, dalam magnitude dia. Okay, so dekat situ kita dapati bahawa bahagian ni ialah constant. Maksudnya kita boleh keluarkan dia lah. Kita boleh keluarkan sebagai 1 tolak V kuasa 2 C kuasa 2. Ini kekalkan d over dt m. Actually m ni pun kita keluarkan kat sini, boleh keluarkan juga. Okay, so kita ada dv over dt. So last sekali, yang ini ialah gamma kan, yang ini gamma ni, gamma m a. So jadi kita akan dapat F sama dengan mu m a. Okay, so ini ialah persamaan sekiranya daya yang bertindak kepada objek tu ialah tidak selari lah, which is perpendicular. Kalau dia selari, searah, daya tu searah dengan gerakan, kita guna formula yang ini. Okay, formula yang ini untuk F. Kalau dia perpendicular, kita guna yang ini. Jadi ada beza lah sebenarnya antara dua formula ni.
Okay, so kita tengok kepada contoh. Okay, so kita relativistic dynamics of an electron. Dynamics ni ialah kajian berkaitan dengan daya lah, kan, daya. Okay, kita baca an electron mass dia, rest mass dia 9.11, jadi kita boleh catatkan dia ialah M. Charge dia sekian, moving in electric field magnitude E. So kita boleh lah buat macam ni lah contohnya, kan. Kita ada electric field, kita ada positif, negatif. So ada elektron tu bergerak arah ni lah, kan. Okay, so kita ada sekian magnetic field, electric field. So electric field, kan, electric field arah sini, kan. Okay, so find the magnitude of momentum. So momentum si elektron ni. Lepas tu acceleration pada masa V ialah dia punya hal laju V lah. V elektron ni bersamaan dengan 0.01 C, 0.90 C, 0.99 C. C ni C hal laju cahaya, bukan C yang Coulomb ni, C besar. C ni C hal laju cahaya. Okay, so kita dah dapatkan P dengan A. So momentum kita dah ada dalam sebelum ni punya slide. Momentum kita boleh kira lah, relativistic momentum ni. M dah ada, V dah ada, jadi kita boleh kirakan lah dia punya momentum tu. Okay, so menggunakan persamaan mu V. Okay, so kita ada M kat sini, kita ada tadi mana? 9 ini M, ini ialah dia punya C. So yang ini apa benda? Ini ialah mu. Okay, so awak boleh kirakan mu dia siap-siap. Mu dia, sebab mu ini sama dengan apa? Mu sama dengan 1 per punca kuasa 2, 1 tolak U square tolak dengan C square. Okay, dari sini kita dah dapat lah, kat sini boleh dapat mu dia 1 kalau kira lah. Betul betul. Okay, boleh kira lah siap-siap dia punya mu dia tu. So 1 sama tulisan saya ni. Okay, 1, yang ini 2.29, yang ini 7.09. So setelah awak menggunakan ini, U ni bersamaan dengan inilah nilai-nilai ni, masukkan. Okay, jadi dia dah kira semua, dapatlah momentum. Ingat unit momentum apa? Unit momentum kilogram meter per saat. Okay, kilogram meter per saat. So ni unit. So awak dah kira-kira, kalau tak letak unit salah juga, kan. Dia kena letak unit, unit. Okay, lepas tu dia suruh cari acceleration. So macam mana kita nak cari acceleration? Sedangkan kita tengok formula. Kita tengok formula macam mana dapatkan acceleration. Okay, so daripada sini, so acceleration kita boleh kira kat sini. So kita perlukan apa je? Kita perlukan F. Kita perlukan daya. So daya macam mana nak kira? Daya, so kita recall balik dalam electricity. So kat sini ada daya F sama dengan Q E. So ada daya yang bertindak dari electrical force. So Q kita ada, E kita ada, so boleh kira lah. So kita ambil dia punya magnitude dia. So kita ambil positive value. So kita dapat dalam unit Newton. Okay, jadi kita pun dah boleh kira menggunakan formula F sama dengan ni kuasa 3 M A. So kita nak cari A ni, kan. Yang ini kita dah dapat dah daripada sini. Sini kita dah dapat M ni ialah rest mass. Kita ada rest mass, kan. Okay, ada rest mass. Jadi F pun kita ada. So kita boleh cari A. Jadi untuk setiap A tu selepas dikira, awak akan dapat A apa? Pecutan, kan. Unit apa? Unit pecutan. Meter per second square. Okay, meter per second square. So awak pun dapatlah 88, 7.3, 2.5. So kita tengok 88 10 kuasa 6 tau. So ni 10 kuasa 15, ni 10 kuasa 14. Maknanya, kan, pecutan tu semakin berkurang apabila elektron tu semakin laju. Bila elektron semakin laju, pecutan semakin kurang. Okay, so itu selaras dengan apa yang kita discuss sebelum ni.
di mana di sini kan, di sini bila velocity meningkat sehingga hal laju cahaya, acceleration akan berkurang sehingga zero. Okey, jadi seterusnya kita nak kira A dah siap dah, kita nak kira B pula. Find the corresponding acceleration if a net force of the same magnitude yang sama tadi yang kita kira ni. Kalau magnitude ni dia ialah perpendicular. Kat sini lah dia, which is sebenarnya yang ini ialah untuk yang parallel. Sebab awak tengok force ni force pada arah mana Force ni bertindak pada arah sini kan. So tapi dia paralel dengan arah gerakan elektron ni. Jadi kat sini kita gunakan formula yang ni. Cuma kalau kita ada diberi contoh lah, force tu ialah pada arah pertentangan, arah perpendicular. So elektron pergi sini, tapi ada daya pada arah ni. Okey, so dekat situ dengan magnitude sama pula tu, kita kena menggunakan formula yang A yang ini bersama dengan MA. So perbezaannya ada kat sini. Perbezaannya kat sini. Jadi daya ni daya yang kita gunakan tadi, kita kirakan benda yang sama. Cumanya kita nak cari A ni kan, so dah ada perubahan sikit. So selepas dikira untuk velocity yang pertama, velocity yang kedua, velocity yang ketiga, which is kita dapat acceleration dia, kita evaluate list semula So kita tengok bahawa 10,16 so dia memang juga makin berkurang lah kan. Makin berkurang, cumanya taklah sebanyak yang ini pengurangannya itu. Dan awak tengok untuk yang ini dia jawapan dia hampir sama kan, hampir sama. Yang ini perbezaannya tak banyak, yang ini perbezaannya sangat banyak di antara dua. Jadi kalau velocity elektron tu semakin tinggi, terdapat perbezaan yang ketara lah disebabkan oleh faktor yang ini. Okay, so that was about the acceleration, about the force, about the relativistic mass, and about the relativistic momentum.